isu tentang basuh kuil. Dari isu ni, ada yang menyokong perbuatan itu dan ada yang tak setuju dengan perkara itu. Syafiq jarang bahas bab isu semasa kerana Syafiq tak tahu apakah hikmah di sebalik kejadian. Tapi untuk perkara yang ni, I need to talk about it to you that have something about the issue. Orang Melayu kalau dia marah, dia auto speaking. Tak tahu kenapa. Okay, serius. Jadi, boleh ke basuh kuil? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, semua jawapan itu ada pada sirah Nabawiyah. That's why pentingnya kita belajar sirah Nabi. Dari kisah para Nabi, para Rasul, para Anbiya maupun kisah-kisah orang soleh sebelum kita, tidak ada satu pun cerita kisah mereka membersihkan tempat ibadah untuk orang bukan Islam. Yang ada kisah Nabi Ibrahim memecahkan semua bahala dan tinggalkan satu bahala. Dalam kisah yang lain, Rasulullah menghancurkan semua bahala ketika pembukaan kota Mekah. Rata-rata kita semua tahu kan kisah ni. Tapi yang berlaku sekarang sebaliknya, jadi terbalik gitu. Benar sih, agama Islam itu agama yang tolak ansur, toleransi, saling membantu. Tapi bukan bab yang begini. Islam juga agama yang tegas. Dulu, ketika Islam berkuasa, Khulafah Ar-Rasyidin memberikan mereka semua perkara. Tempat tinggal, makanan, minuman, kemudahan, keselamatan, perlindungan dan pelbagai lagi. Tapi kalau bab urusan agama, itu kamu sendiri. Kerana ini berkaitan dengan bab akidah. Akidah tak boleh main-main. Akidah tak boleh asal boleh. Akidah harus berpegang pada yang satu. Kerana, kata para ulama', perbuatan itu seumpama kita reda dengan agamanya. Kita reda ada Tuhan selain daripada Allah. Sedangkan dalam Al-Quran Allah mengatakan Innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang Allah reda itu adalah agama Islam. Dalam sebuah perumpamaan, seperti pasangan yang sedang bercinta. Kita ada pasangan, dia kata dia sayang sama kita, tapi dalam pada masa yang sama, dia caring pasal orang lain, dia bagi perhatian pada orang lain. Apa yang kita rasa? Kita cemburu kan? Kita rasa dicurangi, rasa dikhianati dan pelbagai lagi. Begitu juga dengan kita. Kita curang dengan agama Allah, kita khianati agama Allah. Itulah bukti bahawa kita bukan orang yang setia. Rata-rata bila Syafiq tengok daripada beribu-ribu komen, hampir semua orang sokong dengan perbuatan itu. Zaman sekarang, manusia lebih memilih pendapat akal mereka sendiri berbanding dengan Al-Quran. Seolah-olah Al-Quran itu dah tak boleh pakai. Terkadang Al-Quran tak selari dengan logik akal kita, tapi Al-Quran dia selari dengan iman. Peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah naik ke langit ke-7 hanya dengan satu malam. Adakah itu logik? Tidak. Tapi itulah yang berlaku pada Nabi Muhammad SAW. Seorang perempuan melahirkan bayi tanpa seorang suami. Adakah itu logik? Tidak. Tapi itulah yang berlaku pada ibunda Maryam AS. Seorang bayi yang baru je lahir berapa hari, tapi dia boleh bercakap dengan fasih seperti orang dewasa. Adakah itu logik? Tidak. Tapi itulah yang berlaku pada Nabi Isa AS. Seorang perempuan yang sudah tua tidak boleh hamil lagi. Dalam bahasa kita disebut menopause. Mustahil untuk mengandung. Tapi itulah yang terjadi pada isteri Nabi Zakaria dan akhirnya mereka mendapat anak yang bernama Nabi Yahya AS. Banyak lagi kisah-kisah dalam Al-Quran yang tak logik dari akal fikiran kita. Kerana memahami Al-Quran itu dengan iman. Ribu-ribu komen, Syafiq tengok ada yang kata ini adalah sikap Islam untuk menyantuni agama lain. Ada yang kata kita nak balas jasa pada mereka. Ada yang kata satu Malaysia, saling bantu-membantu. Ada yang kata kami hanya tolong je, tak ada niat apa-apa pun. Dan pelbagai macam jawapan lagi. Hati-hati, mungkin kita dah terjebak dalam talbis. Ini lebih ngeri daripada wasawis syaitan. Talbis ini lebih ngeri daripada bisikan-bisikan syaitan. Apa maksud talbis? Tipu daya iblis. Permulaan iblis, dia akan bawa kita ke arah yang positif dulu. Dia akan bawa kita ke kanan, dan lama gitu baru dia ke kiri. Sama ada kita sedar ataupun tidak. Dari kisah orang-orang soleh sebelum kita, ramai di antara mereka yang terjebak dalam talbis. Ada yang sedar, sempat bertaubat. Ada yang tidak sedar, daripada kanan
ke kiri, dan akhirnya mereka terjebak dalam golongan ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Allah pernah menciptakan manusia yang paling bijak di langit. Bahkan malaikat pun kalah dengannya. Siapa dia? Nabi Adam AS. Manusia yang paling mulia, manusia yang bijak pun pernah terjebak dalam tipu daya iblis yang menyebabkan Adam dan Hawa turun ke dunia. Jadi, adakah kita rasa kita selamat dalam tipu daya iblis? Sampai sini, kalau kita masih berkeras menyokong perbuatan membasuh tempat orang bukan Islam, bermakna kita sudah terjebak dalam fahaman Islam liberal. Ini pun bahaya. Fahaman Islam liberal akan membuatkan kita sedikit demi sedikit menjauhkan daripada syariat Islam yang sebenar. Akhir kata, adakah akal fikiran logik kita lebih baik daripada Al-Quran? Al-Quran kita jadikan sebagai panduan fahaman kita, atau hanya sekadar hafal dan tahu saja? Kalau sekadar hanya hafal dan tahu saja, maka orang tidak beriman pun boleh melakukannya. Semua orang boleh hafal dan tahu kan, tapi tak semua orang boleh faham. Kerana kata para ulama, al-fiqhu filhul qulub, faham dalam Islam itu berada di sini, bukan di sini. Dari faham ini, maka muncullah sebuah rasa. Rasa suka, rasa tak suka, rasa setuju, tak setuju dan sebagainya. Kesimpulan daripada video ni, ada 5 alasan sebab apa kita tak boleh sokong perbuatan tu. Pertama, daripada sirah Nabawiyah. Tak ada sirah pun yang berkaitan dengan tu. Kedua, ini bab akidah. Tiada tawar-menawar dalam akidah. Yang ketiga, talbis, tipu daya iblis. Yang keempat, adakah akal kita lebih baik daripada Al-Quran? Yang last sekali, faham Islam liberal. Na'udzubillah min zalik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abantum wa la antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Barakallahu fikum.